Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Mac bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Polis buru 6 individu hina Nabi di TikTok. Juga pemandu trailer sebabkan nahas cedera di Belasah. Polis telah mengenal pasti 6 individu yang dipercayai ahli kumpulan ajaran sesat Sea Hulk yang menghina Islam dan Nabi Muhammad di aplikasi TikTok. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat dalam pada itu meminta ke semua individu yang dianggarkan berusia 20 hingga 30 tahun untuk menyerah diri sebelum ditahan. 6 orang telah kenal pasti tindakan dipihak oleh pihak unit siasatan daripada Bukit Aman akan laksanakan. Ini yang berkenaan ajaran Sea Hulk tu Ya, ajaran. Berapa tu? 6 orang tu antara berapa? Saya tak pasti lagi lah. Tapi dia tu golongan 30-an lah, 20-an hingga 30-an lah, ya. masih dalam Johor. Masih dalam siasatan dan telah kenal pasti akan ambil tindakan dalam masa segera lah. So lebih baik dia serah diri, lagi baik. Lebih baik dia datang ke polis daripada kita pergi ke tempat dia. Sebelum ini, Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang mengesan individu terbabit yang dipercayai berasal dari Johor. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor memutuskan fahaman serta ajaran Sea Hulk yang diasaskan Suhaini bin Muhammad adalah sesat, menyeleweng dan bertentangan dengan akidah, syariah serta akhlak Islam sejak Julai 2021. Pada 19 Mac, tular rakaman video berdurasi 1 minit 17 saat memaparkan 4 lelaki mengaku menyokong ajaran Sea Hulk dan menyebut beberapa ayat menyeleweng akidah, antaranya Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Namun sebelum itu terdapat 2 individu berlainan turut menyebarkan rakaman mengenai fahaman itu di medium yang sama. Gelaran bagi Nabi Muhammad SAW. Seorang pemandu lori trailer cedera di Belasah oleh orang ramai susulan kemalangan maut membabitkan seorang murid perempuan yang membonceng motosikal bersama seorang wanita dan adik lelakinya di kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang semalam. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Cha Hong Fong berkata pihaknya ketika ini sedang giat mengesan individu terlibat dalam insiden itu. Beliau memaklumkan semasa kejadian, pemandu tempatan berusia 36 tahun itu sedang memandu sebuah lori kontena bermuatan peralatan membuat paip di Jalan Teluk Gong sebelum secara tiba-tiba sebuah motosikal yang ditunggang oleh seorang wanita bersama kanak-kanak perempuan berumur 9 tahun dan lelaki berumur 7 tahun keluar dari persimpangan jalan lalu hilang kawalan dan terjatuh di atas jalan raya. Kanak-kanak perempuan tergilis oleh roda tayar belakang lori kontena berkenaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Cha berkata setelah kemalangan berlaku, sekumpulan lelaki berkumpul di lokasi kejadian dan bertindak memukul pemandu lori hingga luka di pipi kanan, lebam mata, sakit di seluruh anggota badan selain memecahkan cermin hadapan lori tersebut. Seorang peniaga kerugian hampir RM200,000 selepas gerai menjual buah-buahan diterbangkan angin dalam kejadian ribut di Jalan Kubang Lembu Jitra. Kejadian selama 15 minit itu berlaku sekitar jam 3.15 petang tadi dan menyebabkan pelanggan ketakutan sebelum bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Kejadian berlaku begitu pantas di mana kemahnya sekelip mata musnah menyembah bumi. Namun mujur tiada kenderaan yang melalui jalan berkenaan ketika itu. Menurut Azlina, dia baru sahaja mengambil bekalan buah-buahan dan separuh daripadanya rosak. Dia yang lebih 10 tahun berniaga di situ terkejut kerana tidak pernah berlaku kejadian seumpama itu. Dia sekelip mata jadi. Kita tak ada nak tengok apa dengan angin. Mula hujan. Lepas tu baru mai angin dari belakang. Turut berdepan detik cemas itu, Muhammad Haikal Khairul Anwar, 15 tahun, apabila kakaknya terbaring di bawah timbunan kemah yang diterbangkan ribut. Hujan lebat lah tu. Betul? Ambil tengok dia angkat habis dah. Dia mula dah sana dia angkat. Mula dia angkat habis.
Tak ada nak tengok apa. Dah tengok kakak yang apa. Kakak macam mana masa tu? Kakak tengok dia terbaring. Dia terbaring di bawah. Dia kacang tu. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jitra Penolong Kanan Penguasa Bomba Bustan Karudin berkata pihaknya menerima laporan pada jam 3.30 petang sebelum anggotanya dikerah ke lokasi kejadian. Bomba terpaksa memotong beberapa pokok yang tumbang serta mengalihkan khemah dan tiang elektrik yang menghalang jalan raya. Dua rakan yang juga ahli sindiket pengedaran dadah ditahan menerusi 3 serbuan berasingan di Johor. Hasil serbuan, polis turut merampas pelbagai jenis dadah bernilai 3.22 juta ringgit. Antara dadah yang dirampas termasuklah 119,750 biji pil Aramin 5, serbuk ekstasi seberat 5,360 gram, 903 gram ketamin, 865 gram pil ekstasi dan 270 gram magic mushroom. Aramin 5 ini saya rasa rampasan yang terbanyaklah di Johor pada tahun ni. Ya, sebelum ini tak sebanyak ini, tak senilai sebanyak ni. 200-300 ribu saja. Ini 2.7 million. Dia sama kita dalam siasatan kita, dia ada dua kemungkinan, daripada luar dan juga mungkin dibuat sendiri oleh sindiket-sindiket di dalam negara. Ada kemungkinan, tapi dalam siasatan kita. Fokus edaran di pusat kelabanan dan memang kalau lihat pada dadah jenis Aramin 5 ni adalah dia dalam tu kandungan ada kemungkinan ada, kita boleh test lagi, tapi normally pada kebiasaannya berdasarkan pengalaman dia ada nimetazepam. Nimetazepam ini adalah dadah yang digunakan untuk orang, dia panggil downer drug. Itu drug dadah penenang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru. Sindiket yang dipercayai aktif bermula awal tahun ini menyasarkan kediaman berpagar dan berpengawal untuk beroperasi selain menjadikan kereta sebagai stor simpanan sebelum diedar ke pasaran tempatan. Hasil saringan ujian air kencing mendapati seorang suspek positif dadah, manakala seorang lagi mempunyai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Kedua suspek direman selama 7 hari bermula semalam. Lembaga Tabung Haji menjangkakan jumlah bantuan kewangan haji akan meningkat kepada hampir 500 juta ringgit pada 2024 sekiranya kos bayaran menunaikan ibadah haji tidak disemak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata perkara itu akan memberi kesan kepada TH yang perlu memberikan agihan keuntungan berpatutan kepada pendepositnya. Tabung haji berdepan dengan pelbagai cabaran dalam pengurusan haji, termasuklah kenaikan kos menunaikan ibadat haji yang di luar kawalan tabung haji, di mana ia memberi kesan terhadap kemampanan kewangan institusi ini serta cabaran untuk mengekalkan tahap perkhidmatan yang terbaik. Tabung haji akan meneruskan bantuan kewangan haji bagi membantu jemaah haji muassasah yang menunaikan haji buat pertama kali dan kurang pendapatan untuk meringankan beban kewangan mereka. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ahli Parlimen Pokok Sena yang ingin tahu asas pertimbangan kerajaan meletakkan kos perbelanjaan jemaah haji berdasarkan kategori pendapatan B40, M40 dan T20. Menjelas lanjut, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, walaupun bantuan kewangan haji diberikan, bakal haji kumpulan B40 dan M40 diberi peluang secara sukarela untuk membayar lebih daripada kadar ditetapkan, meskipun mungkin tidak dapat membayar sepenuhnya kos haji. Bagi musim haji 1444 Hijrah, kos haji adalah RM30,850 untuk setiap jemaah muassasah, iaitu peningkatan 8% berbanding RM28,632 tahun lepas. Sejak 2001 hingga 2022, sebanyak RM2.2 bilion telah dibelanjakan bagi bantuan kewangan haji. Menurut Datuk Dr. Naim, kadar bayaran haji yang bersasar adalah mengambil kira tahap kewangan individu bakal haji dan bukannya pendapatan isi rumahnya. Menjawab soalan tambahan, Datuk Muhammad Isa BN Tanpin mengenai cadangan mewujudkan tabung wakaf haji bagi memberi bantuan kewangan sama rata kepada jemaah, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata perkara itu boleh dipertimbangkan dengan menilai keberkesanannya pada masa hadapan.
Cadangan mewujudkan Maktab Rendah Sains Mara MRSM berbayar kepada golongan berkemampuan tidak akan melibatkan peruntukan daripada kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut memberi jaminan MRSM berbayar berkenaan tidak akan didirikan di atas tanah Mara yang dikhususkan untuk manfaat rakyat miskin. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pelan futuristik yang sedang disusun atur Majlis Amanah Rakyat Mara itu akan menggunakan kaedah inisiatif pembiayaan swasta PFI serta kerjasama dengan institusi kewangan. Dalam perancangan kami tidak akan menggunakan peruntukan daripada kerajaan. Sebaliknya kita akan menggunakan perkataan PFI, Private Finance Initiative. Dan kita akan bersama dengan institusi kewangan untuk pembiayaan. Dalam hal ini, kita mesti keluar daripada kepompong dan berfikir tanpa kotak. Bukan hanya sekadar luar kotak untuk melaksanakan. Beliau menjawab soalan tambahan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sama ada kerajaan akan menggunakan tanah Mara yang dikhususkan kepada rakyat miskin dan B40 bagi persekolahan anak-anak untuk golongan T20 dan M40. Menurutnya, MRSM berbayar itu boleh dilaksanakan dengan mengambil contoh pelaksanaan Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab Melaka yang tidak langsung menggunakan peruntukan dari kerajaan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata, cadangan mewujudkan MRSM berbayar tersebut ekoran permintaan tinggi kemasukan ke MRSM iaitu 300% daripada kapasiti sedia ada. Justru beliau berkata Mara akan membuka ruang seluas-luasnya bagi anak golongan berkenaan untuk memasuki MRSM tanpa berkompromi dari segi kualiti dan kelulusan minimum akademik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengadakan sesi libat urus bersama rangkaian pasar raya besar bagi melaksanakan inisiatif Jualan Rahmah secara bergilir. Ia bagi membolehkan rakyat khususnya golongan B40 menikmati harga barang yang mampu milik setiap masa. Kerajaan khususnya kementerian dan semuanya kita libat urus dan semuanya kita bersetuju dengan semua terma-terma itu, maka ianya boleh kita lakukan secara berterusan. Yang ketiga, saya rasa faktor di mana rakyat akan dapat akses kepada barangan ini dengan harga yang berpatutan. Dan saya terangkan tadi, ada barangan yang mungkin buat masa ini tidak dapat kita kawal kenaikannya, tapi ditampung oleh barangan keperluan harian lain melalui Jualan Rahmah ini yang jauh lebih murah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Jualan Rahmah Hari Raya 99 Speed Mart di Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia PPA 1AM Bukit Jalil. Sementara itu, pelaksanaan inisiatif Payung Rahmah di seluruh 2,300 cawangan 99 Speed Mart di seluruh negara meliputi aktiviti jualan yang berlangsung selama sebulan bermula hari ini sehingga 22 April 2023. Jualan itu membabitkan sebanyak 150 pelbagai produk barangan asas dan keperluan, antaranya beras, susu tin, air minuman, ketupat mini, cordial, mentega, biskut raya dan barangan pencuci yang masing-masing ditawarkan pada harga yang lebih rendah sehingga 40% berbanding harga jualan sedia ada. Berwakaf serendah RM1. Bertemu kembali. Semua peniaga bazar Ramadan di seluruh Perak disaran menggunakan plastik mudah terurai atau biodegradasi bagi menyokong konsep mesra alam di negeri itu. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandria Eng Shai Ching berkata, setakat ini 1,356 peniaga bazar Ramadan di Ipoh telah menggunakan plastik mudah terurai di bawah sediaan Majlis Bandaraya Ipoh, MBI. Memang keseluruhannya kita menggalakkan jugalah ada, walaupun ada yang mungkin mula dengan lebih awal, ada yang mula dengan lambat, tapi memang keseluruhan kita ke arah itulah. Sebab kita nampak kalau sepanjang bulan Ramadan memang penggunaan untuk bahan-bahan pembungkusan tu sangat tinggi.
Ini adalah tahun pertama Perak ke arah pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik. Sandria berkata, melalui konsep mesra alam yang sangat ditekankan kerajaan negeri itu, orang ramai juga digalakkan membawa bekas makanan sendiri ketika membeli juadah Ramadan. Sekaligus menyokong kempen Bandar Rendah Karbon. Beliau berkata demikian kepada media selepas program lawatan ke Bazar Ramadan Stadium di Ipoh petang tadi. Yayasan Wakaf Malaysia menyasarkan kutipan RM1 juta dalam tempoh sebulan menerusi kempen Wakaf serendah RM1. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Halim Mat Yusof berkata sasaran itu tidak mustahil untuk dicapai memandangkan kempen wakaf berkenaan turut memanfaatkan pelbagai platform digital bagi memudahkan orang ramai untuk berwakaf. Kita rasa ini adalah satu perkara yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Maksudnya untuk agihan yang pertama itu kita agihkan kepada projek-projek yang boleh menjana pendapatan seterusnya. Jadi daripada dana yang terkumpul ini kita kembangkan lagi melalui projek ataupun agihan kepada masyarakat. Itu di peringkat kedua. Transaksi bagi tujuan wakaf itu boleh dibuat melalui kod QR atau pembayaran dalam talian. Abdul Halim ditemui selepas pelancaran Bulan Wakaf Kebangsaan di rancangan Bual Bicara Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Kita harapkan melalui pelancaran Bulan Wakaf ini akan memberi kesedaran kepada masyarakat awam bahawa mereka juga boleh menyumbang. Kerana menyumbang kerana tidak semestinya mereka mempunyai aset yang besar ataupun mungkin simpanan yang besar. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, Datuk Selamat Paigo berkata pihaknya optimis untuk mengurus dana wakaf secara profesional agar instrumen itu dapat menyumbang 20% kepada pengembangan sektor kewangan sosial Islam. Inisiatif yang kita adakan ini adalah merupakan usaha-usaha supaya kita nak pastikan di peringkat kebangsaan, Yayasan Wakaf Malaysia dari segi operasionalnya memainkan peranan dari segi untuk kita memperkukuhkan ataupun memperkembangkan pendapatan daripada wakaf, dan ianya akan pihak Jawatan selaraskan supaya perkara ini juga dimainkan di peringkat negeri-negeri yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Negeri supaya wakaf ini turut sama diperkukuhkan. Terdahulu Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2023 disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi rakaman awal ucapannya yang disiarkan di TV Al-Hijrah. Turut berlangsung simbolik penyerahan buku wakaf dalam tulisan Braille hasil kerjasama Jauhar dan Persatuan Orang Cacat Penglihatan Pertis. Usaha ini turut disokong Yayasan Wakaf Malaysia yang telah menyumbang dana wakaf tunai sebanyak RM35,000 bagi tujuan pembelian mesin pencetak Braille Embasser pada tahun 2022. Untuk rekod, 262 juta dana wakaf tunai telah berjaya dikutip oleh Majlis Agama Islam Negeri dan Yayasan Wakaf Malaysia dalam tempoh 3 tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2022, iaitu peningkatan sebanyak 52% pada tahun 2022 berbanding pada tahun 2020. Dana sebanyak RM5.3 juta masih diperlukan bagi merealisasikan projek pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu di Iskandar Puteri Johor. Pembinaan Rumah Allah itu sekaligus dapat mengakhiri penantian penduduk selama hampir 10 tahun yang mengimpikan ruang solat lebih kondusif di qaryah berkenaan. Terdahulu, Majlis Pecah Tanah bagi pembinaan masjid berkenaan disempurnakan wakil rasmi kepada Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Yosri Ehsan, pada 9 Mac lepas. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Muhammad Zaki Mat Esa berkata, setakat ini sebanyak RM3.1 juta berjaya dikumpul hasil sumbangan orang ramai bagi meneruskan projek terbabit. Kami di Taman Nusa Bayu, Taman Nusantara Prima, Taman RMJ Nusa Bayu dan Bayu Angkasa Apartment sudah mendiamilah taman ini lebih kurang 10 tahun. Kami tidak ada surau atau masjid. Jadi kami memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Buat sementara ini kami menggunakan premis sewaan lah untuk solat 5 waktu dan menjalankan aktiviti keagamaan. Sehubungan itu, usaha-usaha lah kita sedang buat untuk menjayakan ini. Mudah-mudahan dapat bantuan dan sokongan daripada ahli masyarakat di dalam dan di luar negeri Johor
tidak terhad kepada penduduk tempatan sajalah. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang memperkenan reka bentuk masjid serta KNKV Group yang membantu mempromosi tabung pembinaan projek terbabit. Saya berpandangan itu satu usaha yang bagus, sesuatu usaha yang realistik pada masa sekarang sebab untuk bergerak tabung ke tabung menggunakan format yang lama, meletakkan tabung di beberapa masjid dan surau, itu nampaknya kurang efektif. Tapi dengan penggunaan media massa, saya percaya insya-Allah lebih ramai pihak yang berminat untuk memberi sumbangan dan insya-Allah kemudahan itu ada melalui media-media yang telah disediakan oleh pihak masjid. Masjid Taman Nusa Bayu di Iskandar Puteri yang dijangka siap pada penghujung tahun depan mampu menampung kapasiti 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Sumbangan bagi pembinaan masjid ini boleh disalurkan ke akaun bank tertera atau hubungi talian 019 770 1085 untuk maklumat lanjut. Tragedi gempa bumi yang melanda Turki dan utara Syria 6 Februari lepas menambahkan lagi derita pelarian Syria yang sudah lebih sedekat berdepan perang saudara. Lebih pilu, kehadiran Ramadan kali ini dilalui dalam keadaan sehelai sepinggang. Prihatin dengan nasib mereka, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia komited menggerakkan misi kemanusiaan menerusi kempen Infak Ramadan 12 bagi memastikan ada juadah sahur dan berbuka puasa buat mereka. Pengerusinya Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan berkata, pihaknya menyasarkan seramai 500,000 pelarian untuk menikmati manfaat ini. Sasaran kita untuk tahun ini, kita kalau boleh kita tak maulah kita kata mereka ini masih lagi berlapar. Kita nak sekurang-kurangnya bantuan kali ini, kita santuni mereka yang sudah lama berada di kem. Kita nak santuni mereka yang baru di kem, yang terkesan dengan gempa yang baru saja habis. Kerana bagi kita, sasaran kita tahun ini akan jadi lebih banyak dan lebih besar. Jadi kita harapkan dengan lebih ekstrimnya keadaan mereka, lebih banyak sumbangan yang dapat kita berikan. Bantuan yang diberikan adalah berbentuk kotak makanan yang mengandungi makanan ruji dan juga bantuan kecemasan lain mengikut keperluan seperti kemah, bantuan perubatan dan sebagainya. Sebagaimana kelaziman sebelum ini, Peduli Insan turut menyediakan hidangan panas buat pelarian Syria yang dihasilkan di dapur Peduli Insan sendiri yang terletak di utara Syria. Dapur itu mampu menyediakan sekitar 10,000 juadah sahur dan berbuka setiap hari. Sekitar 10,000 juadah makanan yang dapat disediakan dalam tempoh satu hari. Jadi ini harapan kita dengan kapasiti yang kita ada, dia tak akan mampu untuk kita keluarkan makanan kecuali dengan kita terimanya bantuan yang mencukupi untuk kita dapatkan bahan mentah dan kita berikan makanan itu kepada mereka. Bagi pelarian Syria katanya, Ramadan adalah bulan bermakna buat mereka. Justru orang ramai boleh menyumbang serendah RM25 agar mereka dapat merasai nikmat berpuasa seperti insan lain. Sumbangan untuk kempen Infak Ramadan 12 boleh disalurkan ke nombor akaun tertera dan untuk maklumat lanjut hubungi nombor atau laman web berikut. Pelaku LGBT di Uganda berdepan hukuman mati. Bertemu kembali, Ramadan disambut meriah dan penuh kesyukuran oleh rakyat Palestin. Tekanan rejim Zionis tidak melumpuhkan semangat penduduk negara itu untuk beribadah dalam bulan mulia itu. Di Ramallah, hiasan lampu indah menghiasi bandar itu. Kegembiraan jelas terpancar di wajah penduduk bandar di tebing barat itu. Mereka berhimpun di dataran bersama ahli keluarga sambil menyaksikan persembahan nasyid. ونحن هنا لنضيء فانوس رمضان نفرح لكن في القلب غصة سواء ما يحصل مع الأسرى اليوم سيعلن الإضراب المفتوح شعارهم إما الشهادة وإما إطلاق السراح وهذا شعار كبير لم يرفعوه من قبل فبالتالي لابد أن نقف بجانبهم في شهر رمضان هناك تدنيس لباحات وساحات المسجد الأقصى وتهديد بمنع المصلين وبالأخص
Semangat Ramadan turut dirasai di Gaza. Umat Islam termasuk wanita dan kanak-kanak berkunjung ke Masjid Al-Umari untuk menunaikan solat sunat tarawih pertama Ramadan ini. Seperti di Ramallah, masjid-masjid turut dihias indah dengan lampu sebagai tanda kesyukuran menyambut bulan puasa. Di Peru, seorang anggota penyelamat menjadi mangsa setelah beliau dihempap sebuah peti ais. Insiden berlaku ketika beliau sedang dalam misi menyelamat mangsa tanah runtuh. Detik-detik kejadian di tebing sungai Rimac, Utara 5 itu dirakam orang ramai yang menyaksikan misi menyelamat di mana anggota penyelamat tersebut sedang berpaut pada tali untuk memanjat tebing runtuh. Namun malangnya peti ais yang berada di tepi tebing berkenaan tiba-tiba terjatuh dan menghempap penyelamat berkenaan. Runtuhan tanah turut berlaku sejurus kejadian. Mangsa yang tidak sedarkan diri segera diangkat ke atas tebing oleh rakan penyelamat lain sebelum dikejarkan ke hospital. Peru berdepan tanah runtuh akibat hujan lebat sejak awal tahun ini. Keadaan itu mengancam keselamatan penduduk yang tinggal berhampiran tebing sungai. Sejak Januari lalu, lebih 65 terkorban akibat tanah runtuh. Parlimen Uganda meluluskan rang undang-undang RUU anti-gay yang mencadangkan hukuman baru untuk pasangan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Di bawah undang-undang baru itu, pengamal LGBT berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau hukuman mati bagi kes tertentu yang lebih serius. RUU anti-gay itu diluluskan Parlimen bagi melindungi nilai tradisi kekeluargaan, budaya dengan melarang sebarang perbuatan seks sesama jantina. Ia juga bertujuan melindungi rakyat Uganda daripada agenda pro-LGBT yang semakin menular di seluruh dunia. RUU itu seterusnya akan diserahkan kepada Presiden Yoweri Museveni untuk ditandatangani, sama ada ia diluluskan sebagai undang-undang atau sebaliknya. Dalam pada itu, tinjauan agensi berita AFP mendapati rata-rata rakyat Uganda menyambut baik keputusan kerajaan itu. Bagi mereka, amalan LGBT tiada tempat dalam masyarakat dan budaya negara itu. Majoriti rakyat Uganda berpegang kepada konsep perkahwinan antara lelaki dan wanita dan melindungi institusi kekeluargaan. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adek Masahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.